ini kita akan melihat video yang keempat untuk sains ya. Okey, so tajuk untuk hari ini adalah jirim. Okey, ini tajuknya agak panjang sedikit, jadi saya terpaksa buat beberapa video. So yang pertama, mula-mula kita lihat sifat-sifat jirim. Jirim terdiri daripada pepejal, cecair dan gas, kan? Jadi untuk pepejal, okey, apakah sifat-sifat pepejal? Kita lihat bahagian ini dulu ya. Okey, pepejal ni dia mempunyai isi padu dan saiz bentuk yang tetap. Okey, lepas tu dia tidak boleh dimampatkan. Kita tak boleh mampatkan dia, dan dia tidak boleh mengalir seperti air. Pepejal biasanya ada jizim, jizim yang diukur dalam kilogram atau gram, dan pepejal juga akan memenuhi ruang. So ini adalah beberapa sifat-sifat pepejal. Contoh pepejal adalah seperti batu, gelas, kerusi dan kain. Okey, manakala cecair pula, apakah sifat-sifat cecair? Cecair juga ada isi padu yang tetap. Okey, contohnya bila kita beli air, minuman berkarbonat, kan? Dia biasanya tulis 1.25 liter dan sebagainya. So itu menunjukkan cecair ada isi padu yang tetap. Lepas tu tidak boleh dimampatkan ya. Walaupun kamu rasa boleh, sebenarnya dia tidak boleh dimampatkan atau susah sukar dimampatkan. Dan cecair boleh mengalir seperti air lah. Lepas tu cecair juga ada jizim, berapa gram, berapa kilogram dan sebagainya. Bentuk cecair tidak tetap, tetapi ikut bentuk bekasnya. Contohnya kalau kita masukkan air itu ke dalam bekas yang berbentuk 4 segi, bentuknya 4 segi. Kalau bekasnya berbentuk 3 segi, bentuknya pun jadi macam 3 segi. Lepas tu cecair juga memenuhi ruang. Okey, apakah contoh-contoh cecair? Susu, air, minyak. Okey, akhirnya, jirim yang ketiga adalah gas. Gas pun ada jizim, berapa gram dan sebagainya. Bentuknya pun juga tidak tetap seperti cecair, tetapi mengikut bentuk bekas yang diisinya. Tiada isi padu, tetapi mengambil bentuk bekas itu. Dia akan memenuhi keseluruhan bekas itu, jadi isi padunya pun tidak tetap. Gas boleh dimampatkan, kan? Contohnya kalau kita ada belon yang bulat, lepas tu kita boleh tekan belon itu menjadi bentuk-bentuk, mengubah bentuk belon itu, kan? Jadi ini menunjukkan gas di dalamnya boleh dimampatkan, dan gas juga memenuhi ruang. Okey, contoh gas adalah wap air. Okey, sekarang kita lihat beberapa perkara penting tentang pepejal cecair dan gas ini. Okey, mula-mula, sesetengah cecair mengalir lebih perlahan. Contohnya minyak masakan, kan? Sebab dia lebih likat, ya, dia lebih likat daripada yang lain. Air ini kurang likat. Jadi minyak masak ni dia kata mengalir lebih perlahan berbanding dengan air. Kedua, belon dengan lebih udara lebih berat daripada belon dengan sedikit udara. Jika kita letak dua belon pada satu kayu, belon yang berudara itu biasanya dia akan ke bawah. Okey, dia akan, sebab dia lebih berat, dia ada lebih banyak udara berbanding dengan belon yang kurang udara. Lepas tu, air tidak dapat memasuki gelas yang ditelangkupkan di dalam sebuah bikar yang diisi air kerana gelas dipenuhi dengan udara. Contohnya kita ada satu bikar yang dipenuhkan satu besin lah yang kita masukkan air. Lepas tu kita ambil gelas yang kosong dan kita cuba telangkupkan ke dalamnya. Pada mulanya kamu boleh lihat bahawa air sukar untuk memasuki gelas itu. Kenapa? Sebab di dalam gelas tu memang sudah ada udara. Okey, jadi inilah yang diterangkan di sini tadi. Okey, selepas itu kita lihat beberapa proses. Kita mula beberapa proses di sini. Proses peleburan. Okey, peleburan berlaku apabila ais dipanaskan. Ais bertukar menjadi air pada suhu bilik. Takat lebur air adalah 0 darjah Celsius. Takat lebur garam ialah -3 darjah Celsius. Kan? Apabila kita panaskan ais itu akan melebur. Lepas tu, takat lebur air yang tulen 0 darjah Celsius, kan? Manakala takat lebur garam, ini menunjukkan bahawa apabila ada benda asing, benda asing kita masukkan ke dalam air yang tulen, takat leburnya menjadi lebih rendah daripada 0 darjah Celsius. Okey, proses seterusnya adalah pembekuan. Pembekuan berlaku apabila air disejukkan dan bertukar menjadi ais pada 0 darjah Celsius. Takat beku air pun adalah 0 darjah Celsius. Jadi ingat, takat lebur dan takat beku air adalah pada suhu yang sama, iaitu 0 darjah Celsius. Okey, kita akan sambung lagi tentang jirim dalam video yang seterusnya. Sila subscribe, like dan share video cikgu, channel cikgu. Terima kasih.